touchdown daripada Miri Sarawak pukul 6.40 petang, dan saya menjangkakan akan sampai di sini sekitar jam 7.40 paling lambat, sebab saya naik motosikal saya tu dia boleh lari sampai 270, biasalah 200.5 boleh pergi insyaAllah. Jadi tiba-tiba waktu saya sampai dekat parkir motor tu, motosikal saya pancit. Saya naik, tengok berat tayar, tak boleh berjalan. Saya pun tak tahulah kenapa tayar pancit tu, sebab motor ni tayar dia besar, tayar dia harga 1,200 sebiji, dan saya tak pernah pancit lagi. Susahlah dia nak pancit ni. Tapi tak tahulah, mungkin oleh kerana saya parking lama, lebih 28 jam, Allahu'alam, saya pun tak pasti kenapa. Tak apalah. Jadi saya minta telefon sahabat ada lagi kat airport tu, dia boleh tolong hantar saya, alhamdulillah. Dan saya sampai di sini. Saya ada program Nadwah Pemerkasaan Duat pagi tadi di satu resort di Miri Sarawak, sehingga habis jam 3.30 petang. Jam 4.30 saya terbang balik ke sinilah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, syukur pada Allah kita dapat bersama pada malam ini, dan kita dengar tentang perkongsian yang hebat daripada Fadhil Dr. Awang Sing yang telah saya kira belasan tahun, berapa tahun dah peluk Islam 21 tahun tuan-tuan sekalian. Dan kita kenal Dr. Awang Sing gigih dalam kerja-kerja dakwah beliau, siang dan malam, pagi dan petang. Bicaranya, tulisannya, penanya, Masya Allah, menulis, berkongsi tentang Islam. Kerana beliau lahir bukan sebagai seorang Muslim, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah ni kerja dia lah, dia nak pilih kepada siapa yang dia kehendaki. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, nama dia Mr. Simon Loh Seng nama dia. Seorang Cina daripada Keluang, tapi menetap di Shanghai lebih 18 tahun. Berkahwin dengan seorang Cina perempuan daripada Shanghai, bekerja dengan sebuah syarikat Melayu Muslim yang membuka syarikat perniagaannya di Shanghai. Tiba-tiba beliau jatuh sakit dan beliau dipecat daripada syarikat tersebut. Dalam keadaan beliau terombang-ambing begitu, saya sampai di Shanghai sekitar tahun 2008. Saya berjumpa dengan dia, saya berkawan dengan dia sampai hari ini. Kami jadi seorang sahabat yang baik. Saya cerita pada Islam dan dia tahu semua tentang Islam, tentang mazhab, tentang salat jamak dan qasar, tentang banyak benda. Tentang Islam ni, kau ingat kalau yang beginner Islam ni kadang-kadang mungkin tak berapa tahu, dia lebih tahu. Tapi kalau bila kita bicara dan nak ajak dia peluk Islam, dia kata nanti dulu. Dia tak mau peluk Islam itu dengan keadaan dia tidak bersedia. Begitulah jawapan dia. Tapi insya-Allah tak lama dah saya nampak nampak dia riak-riak dia tu, nampak sangat berminat. Saya senantiasa doa mudah-mudahan Mr. Simon ini jadi partner saya. Dia akan memeluk Islam insya-Allah dalam masa-masa yang terdekat ini. Kerja kita sampaikan, kita berikan Islam pada mereka insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam perkembangan yang terbaru, saya setengah pun dan telah pun membuka sebuah tahfiz, Akademik Tahfiz Mandarin, berada di tengah-tengah di Pulau Ketam. Tuan-tuan pergi Pulau Ketam, pulau yang 99.9% adalah Chinese. Kita buat tahfiz di situ dengan tujuan yang sangat besar, dengan tujuan yang cukup besar, tidak lain dan tidak bukan, insya-Allah kita nak suatu hari nanti pulau yang saya disifatkan sebagai pulau yang tidak sangat bermasalah oleh pasukan polis. Jadi bila saya buat dakwah tuan-tuan, bila kita nak buat kerja dakwah, kita tak boleh nak pergi dakwah ni macam kita masuk orang kampung, orang asli. Kita masuk, kita balik, nanti orang Kristian masuk pula, jadi Kristian pula. Tapi alhamdulillah bila kita buat di situ, kita duduk di situ. Bahkan saya tak benarkan pelajar saya pakai jubah. Tak benar, saya hanya pakai t-shirt warna merah ataupun baju congsam berwarna merah setiap hari, kecuali hari Jumaat ketika nak salat Jumaat sahaja. Jadi kita nak tak mau bagi orang pulau ni terkejut, sebab dia pulau, dia bukan ada tanah, bukan ada pantai.
Dia hanya duduk atas pelantar, terkejut sakit dia terus masuk dalam laut, tak pasal-pasal tuan-tuan. Jadi kita insya-Allah sedikit demi sedikit, alhamdulillah hari ini sudah masuk bulan yang kedua, anak-anak kita belajar di sana, dan insya-Allah saya yakin 6 bulan pertama dia sudah bisa boleh bercakap Cina, kerana guru yang mengajar adalah orang Cina, yang mengajar juga di sekolah jenis kebangsaan Cina, yang juga orang asal daripada pulau tersebut. Jadi ini antara usaha yang kita buatlah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita semua, insya-Allah. Betul, orang Cina ni tuan-tuan, kalau dia peluk Islam, masya-Allah, hebat dia. Hebat, dia luar biasa. Kan? Orang India cara orang India, orang Cina cara orang Cina. Saya bukan Cina, cuma dipanggil mak Cina saja. Kan? Pernahlah belajar sekejap di negara Cina. Ada muka sepek-sepek sikit macam Cina. Pakai baju merah. Orang Cina tak pakai baju merah. Ni Cina palsu. Dia pakai baju merah tuan-tuan. Orang Cina pakai baju putih je. Cak Gomeh lagi. Mesti awam masih kata Cak Gomeh lagi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya tertarik ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Anwar Singh, Biar Orang Cina Pimpin Islam. Allahu Akbar. Kan? Sebab Islam dia bukan kira Melayu. Dia bukan, Islam bukan hak eksklusif orang Melayu, bukan. Bukan hak eksklusif orang Arab, bukan. Kan? La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadin ala aswadin illa bittaqwa. Tak ada kelebihan pun orang Arab ke atas orang bukan Arab. Orang berkulit putih macam dua sahabat kita ini dengan orang yang berkulit gelap, illa bittaqwa, takwa saja yang akan membezakan kemuliaan. Tak ada beza antara raja, orang biasa, tak ada beza antara orang kaya dengan orang miskin, tak ada. Yang bezanya adalah takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau satu hari nanti orang Cina yang pimpin Islam pun tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Kalau mereka layak, tapi mesti Muslim, dan mesti Muslim, insya-Allah. Baik, kita nak pergi kepada panel kita yang kedua. Al-Fadhil, sahabat saya, saudara Firdaus Wong, alhamdulillah, yang masya-Allah di belakang ada MRM punya booth, punya sedikit pameran kecil, gerak kerja yang dibuat ya, yang begitu hebat dalam kerja memahamkan masyarakat tentang indahnya Islam. Kan? Jadi nak tanya sikitlah, mungkin boleh kongsi sikit tentang bagaimana dia nak rasa syukur sebagai seorang Muslim. Tadi kita dah dengar cerita-cerita tentang apa artinya saya menganut Islam. Hari ini kita nak dengar pula saat ini macam mana dia boleh rasa begitu syukur. Kan? Kalau Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa yang pilih kemuliaan lain daripada Islam, azallanallah, dia pasti akan dihina oleh Allah. Kan? Hari ini masya-Allah, saudara Firdaus Wong sudah berapa lama bro? Ya? Dah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Seorang 21 tahun, seorang 12 tahun. Tuan, subhanallah. Jadi baik, mungkin boleh berkongsi tentang kesyukuran sebagai seorang Muslim itu sendiri, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, terima kasih kepada Ustaz Mak Cina, kepada Dr. Anwar Singh, dan tuan-tuan perempuan yang masih sabar menanti, alhamdulillah. Baik, tentang persoalan bagaimana untuk bersyukur menjadi seorang Muslim. Dan kerap kali kita sebagai Muslim, tadi sebagaimana saya mulakan dengan persoalan, dua persoalan, kalau tuan-tuan perempuan masih ingat. Persoalan pertama adalah merasa bertuah, betul? Kita merasa bertuah, alhamdulillah. Bila kita kata kita merasa bertuah kerana lahir dalam agama Islam, maka apakah mereka yang dilahirkan di dalam agama yang bukan Islam, mereka itu malang? Di situ kita berhenti seketika. Kita memikirkan persoalan itu. Dan jikalau kita kata kita bertuah dan mereka malang, apakah Allah adil menciptakan kita Muslim dan mereka bukan Muslim? Dan apa pula tanda dan cara kita untuk bersyukur? Sudah tentu tuan-tuan puan-puan, kalau nak dibahaskan tentang bagaimana cara untuk kita syukur, banyak. Tetapi saya ingin fokus dan saya ingin menarik perhatian sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, tentang satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala kerap ulang di dalam surah Ar-Rahman. Iaitu di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah Subhanahu wa taala ulang, fa bi ayyi alai rabbikum tukadziban.
maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? 31 kali Allah Subhanahu wa taala ulang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya datang di sini bukan nak mengajar. Ini mualaf 12 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan lebih lama berbanding dengan saya. Datang nak berkongsi. Dan jikalau ada yang bermanfaat, ambil. Jikalau ada yang tersilap dan salah, tegur kami. Daripada cakap belakang. Jadi sudah tentu ada sebab Allah Subhanahu wa taala ulang 31 kali dalam satu surah. Apakah kita pekak? Tidak. Apakah kita tidak membaca? Kita baca. Tetapi kalau kita mengaji, dan saya percaya di Masjid Bandar Baru Ampang ni ada juga kelas tafsir dan sebagainya, maka kita akan dapati apabila Allah Subhanahu wa taala kerap mengulangi sesuatu, dia ingin menarik perhatian kita dan dia nak bagi tahu kepada kita pentingnya benda itu. Maka Allah tanya, nikmat mana yang kamu dustakan? Dan sebab itu Nabi SAW, kalau kita lihat dalam hadis, Nabi mengatakan ada beberapa perkara yang manusia ini kerap kali dia lalai. Antaranya masa dan juga kesihatan dia. Nikmat yang kita dustakan. Kita tak sedar. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita setiap saat, setiap kali kita memejamkan mata, kita bersyukur? Kita kata Alhamdulillah. Tak ada kan? Pernah tak setiap kali kita telan air liur, kita rasa Alhamdulillah? Ada tak? Tak ada. Kita rasa okey, biasa je kan? Pernah tak kita rasa sakit tekak, tak boleh nak telan air liur, sakit? Itu baru sikit Allah tarik. Pernah tak cuba buka mata kita luas-luas, tak tutup-tutup untuk 2-3 minit? Apa akan terjadi pada mata kita? Itu baru sikit. Itu pun kita tak syukur lagi. Tetapi nikmat yang paling besar, yang sering kali melalui pengalaman saya dan melalui pengamatan saya, yang sering kita sebagai Muslim dustakan, disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, iman ada 70 lebih cabang, dan yang paling tingginya adalah La ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah mengetepikan dan membuang halangan daripada jalanan. Dan malu itu sebahagian daripada iman. Maka yang paling tinggi ialah yang sering kali kita lupa dan kita lalai, yang sering kali kita dustakan dan kita tak syukur, adalah nikmat hidayah kita. Tuan-tuan dan puan-puan dapat free, betul ke? Masya Allah. Dia tak free. Dia sebenarnya kita rasa free. Itu anggapan. Tetapi hakikatnya hidayah yang tuan-tuan dan puan-puan lahir bersama dengannya, yang diazankan di telinga dan dibuat kenduri, akikah dan sebagainya, itu tak free. Kerana kita memilih. Di saat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat lahir sebagai muslim, saat itu kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah muslim by chance, secara kebetulan, secara qadar Allah. Allah lahirkan tuan-tuan dan puan-puan dalam keluarga Islam. Tetapi bila dalam meningkat dewasa, kita tak boleh jadi lagi muslim by chance. Kita kena jadi muslim by choice, dengan pilihan. Dan sebagaimana yang disebut oleh Dr. Awan Singh tadi. Kenapa saya kata nikmat ini sering kita dustakan? Kerana kalau kita lihat situasi umat Islam kita pada hari ini, ramai yang bersyukur dengan hidayah ataupun ramai yang tak bersyukur, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bersyukur, orang yang bersyukur, dia akan mentaati perintah Allah dan Rasul. Itu syukur. Tidak boleh kita kata, aku berterima kasihlah kepada Ustaz Mak Cina sebab belanja makan, lepas tu bagi dia penampak. Boleh tak? Tak. Tak boleh. Bila kata bersyukur, bagaimana nak bersyukur? Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis ni yang saya nak jadikan sebagai topik untuk kita fokus. Hadis ini disebut di dalam riwayat Bukhari, hadis nombor 13, dan juga hadis Sahih Muslim, hadis nombor 45, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mencintai untuk saudara kamu apa yang kamu cintai untuk diri kamu. Dalam satu riwayat, ini qualified kepada ayat ini. Salam satu riwayat Musnad Ahmad, Nabi SAW bagi satu nasihat kepada seorang sahabat, dan dia kata, apakah engkau mahu masuk ke syurga? Sekarang soalan ini yang Nabi SAW tanya kepada sahabat itu, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan mahu masuk syurga?
Macam kurang, Ustaz. Kalau saya tanya, siapa nak 1,000? Semua ramai, oh saya nak. Tapi kalian nak masuk syurga? Nah, Muslim dia tak lembik begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Muslim dia semangat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk syurga? Masih tak cukup. Tak apalah, saya tanya sekali lagi, last time. Tak jawab maksudnya dia memang tak nak masuk syurga. Allah dengar tau. Ini doa tau. Allah dengar permohonan kita. Dia tak jawab, dia tak nak masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk syurga ke tak? Alhamdulillah. Ini cara paksa orang jawab. Alhamdulillah. Kita nak masuk. Sambungan nasihat Nabi SAW. Nabi sambung, jikalau engkau mau masuk syurga, maka begitu jugalah engkau perlu dalam hati engkau mahukan juga saudara engkau untuk masuk ke syurga. Tadi Nabi SAW sebut apa? Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mencintai untuk saudara engkau apa yang engkau cintai. Dan kita cintakan syurga. Jadi kalau kita cintakan syurga, juga perlu cintakan syurga untuk mereka. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim. Hadis lagi satu. Nabi kata, barang siapa di antara kamu yang benci untuk masuk ke neraka dan mahukan ke syurga, maka begitu jugalah kalian perlu mengimpikan untuk mereka. Maksudnya apa? Maksudnya, jikalau kita mau ke syurga, kita juga perlu mendapatkan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, individu yang kita kenal untuk sama-sama kita ke syurga. Syurga bukan milik kita. Syurga, jannah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menyempitkan sesuatu yang luas. Di mana dalam sebuah hadis, seorang sahabat berdoa, ya Allah, berikan rahmat kepada aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tegur dia, sesungguhnya engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Begitu juga rahmat Allah adalah salah satunya, ialah ada jannah. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan kita tanya, kita terdetik, tak perlu angkat tangan. Sebab tujuannya bukan nak kita buat confession. Kita bukan agama Kristian ya. Agama Kristian kena buat pengakuan terbuka. Tak perlu. Kita pernah tak ada niat nak cuba ajak jiran kita yang bukan Islam, nak ajak sahabat kita yang bukan Islam, toke, minimarket, India ke, China ke, non-Muslim ke, untuk masuk Islam? Kalau ada, Alhamdulillah. Tetapi jikalau niat itu adakah memadai? Kalau setakat kita kata niat dan memadai, tadi Dr. Al-Wansing sebut ajaran Tuhan Harun, tak payah solat, niat saja. Kita macam follow Tuhan Harun? Tak. Kita perlu ada amal. Ada tak kita buat? Ada tak kita ajak mereka? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam banyak ayat, tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya Allah sebut tadi, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dan Allah kata, Allah bagi jaminan tau. Allah bagi jaminan. Kalau Firdaus bagi jaminan, lupakan lah, manusia biasa. Tapi Allah bagi jaminan dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-7. Jikalau engkau bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan apa? Tambahkan nikmat bagi kamu. Subhanallah. Allah tambahkan nikmat untuk kita. Kalau kita bersyukur dengan Islam kita, Allah tambahkan iman kita, tingkatkan iman kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu satu ayat. Berapa ramai yang kita beriman dengan ayat itu? Kita, oh ada. Tapi bila diperlukan untuk kita melakukannya, ada tak kita lakukannya? Dan Allah sambung dalam surah As-Sabah, surah ke-34 ayat 13. Tetapi sedikit sahaja hamba-Ku yang bersyukur. Adakah kita tergolong daripada golongan sedikit? Jangan jadi golongan yang banyak. Jadi golongan yang sedikit. Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi, sesungguhnya umat terdahulu Yahudi berpecah kepada 71, Nasrani berpecah kepada 72, dan umatku berpecah kepada 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Jangan jadi yang banyak. Jadi hamba yang sedikit itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dalam surah At-Takasur, surah ke-102 ayat ke-8, ayat terakhir,
Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, dia cerita dia tau. Cerita dia, Nabi SAW pada waktu malam dia keluar berjalan di jalanan Madinah. Dan kemudian dia terserempak dengan Abu Bakar dan kemudian dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua sahabat. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka berdua, dah tengah-tengah malam ni korang buat apa keluar ni? Mereka berdua menjawab, ya Rasulullah, kami lapar. Ini manusia, antara manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi, lapar, tak dapat tidur malam. Kita senang lenang tidur sebab kenyang sangat. InsyaAllah saya rasa mungkin lepas ni kita makan lagi kot. Kemudian dua sahabat ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau pula bagaimana? Nabi menjawab, aku sama lah, lapar. Nabi lapar. Subhanallah. Nabi SAW lapar. Kemudian seorang sahabat nampak mereka bertiga dan jemput mereka masuk untuk makan buah kurma. Kemudian disembelih seekor kambing untuk mereka. Setelah dijamah, dimakan kurma itu, belum lagi makan kambing, Nabi bacakan surah At-Takasur ini. Diberitahu kepada Abu Bakar dan Umar, yang hari ini saya nak kongsikan. Nabi SAW sebut di mana dalam Quran surah At-Takasur surah ke-102 ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'aluna yauma izin anin naim." Summa, dan kemudian segala nikmat yang kalian kecapi di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Maksudnya termasuk kurma yang mereka makan. Itu kurma pun ditanya. Hidayah kita ditanya tak, tuan-tuan dan puan-puan rasa? Sebab ini nikmat paling besar. Apa jawapan kita untuk Allah? Jikalau Allah bertanya kepada kita, aku dah bagi engkau lahir dalam keluarga Islam, engkau belajar alif bata sejak kecil, apa engkau dah buat? Ya Allah, aku solat 5 waktu, aku buat zakat. Tapi adakah Islam ini untuk diri kita saja? Tidak. Tidak begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Antara yang saya nak fokus ialah pentingnya, walaupun kita lahir sebagai Muslim, pentingnya untuk kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan berkongsikan nikmat ini. Contoh, tuan-tuan, puan-puan yang dah berkahwin dan ada anak-anak, Masya Allah. Jikalau tuan-tuan dapat rezeki, siapakah orang pertama yang tuan-tuan akan fikir? Siapa? Ahli keluarga, betul? Puan-puan begitu juga, betul? Sama. Sebab kita ada perasaan, ada nikmat, ada rezeki, kita nak kongsi. Sekarang rezeki, nikmat, hidayah itu, ada tak kita nak kongsi? Ada yang mungkin kata, malulah brother. Malu? Tuan-tuan dan puan-puan, saya yang ni saya perlu tanya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak berniat untuk menghentam, saya tak percaya kepada konsep itu. Saya percaya kepada konsep motivasi. Tuan-tuan dan puan-puan, malu tak dengan Islam? Macam malu tak jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, malu tak dengan Islam? Tak malu. Kenapa jikalau kita tak malu dengan Islam yang kita anuti, kenapa kita malu nak sampaikan Islam? Hanya orang yang tak yakin dengan agama Islam, dia malu, dia takut. Contoh, saya bagi satu contoh mudah. Ini saya namakan sebagai iman Char Kway Teow. Iman Char Kway Teow. Kenapa iman Char Kway Teow? Analoginya begini. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat makan satu gerai Char Kway Teow, sedap, Masya Allah, Mamma Mia orang kata. Lain kali tuan-tuan dan puan-puan pergi makan Char Kway Teow tu, pergi makan seorang ke macam mana? Ajak kawan kan? Ajak kawan. Tengok, selalu ingat kawan, family tak ingat. Betul ke? Kita akan fikir ajak kawan. Gurau je tuan, ajak kawan, ajak orang lain. Betul? Sekejap, kenapa nak ajak? Kedai Char Kway Teow tu kita punya ke? Bukan kan? Dapat komisen tak? Ajak. Tak dapat kan? Ada tak bos tu janjikan, kalau kau ajak orang datang makan Char Kway Teow, satu pinggan aku bagi komisen RM1? Ada tak? Tak ada. Tapi kita buat tak? Siap tolong promote dekat Facebook, Instagram, Twitter, betul tak? Masya Allah, Char Kway Teow ni sedap. Malahan kalau pergi ajak kawan-kawan, aku bawa korang pergi makan Char Kway Teow, sedap, paling sedap. Kalau korang makan tak sedap, aku bayar. Wallahi paling sedap. Sampai bersumpah atas nama Allah. Betul?
tapi tak ada ganjaran kan? Kita sanggup buat. Kenapa kita berani buat? Sebab kita dah makan, kita yakin betul. Kita yakin, Masya Allah sedap. Takkan, aku makan sedap, mesti diorang pun sedap, betul? Sebab tu kita berani buat walaupun tak ada ganjaran. Sekarang kita dah rasa belum iman. Sedap tak? Manis ke masam masin? Manisnya tak ada kena-mengena dengan kencing manis, insya-Allah. Makin manis makin bagus. Kita dah rasa, kita dah yakin. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innama akmalu biniyat. Setiap amal bermula dengan niat. Apabila hamba-Ku itu berniat sesuatu yang baik, maka catatlah satu ganjaran untuknya. Dan jikalau dia melakukannya, maka catatkan lagi dan sehingga 700 kali ganda. Subhanallah. Cak kuitiau 1 sen tak dapat, kita promote bagai nak rak. Islam yang ada niat dapat pahala, buat dapat pahala, tetapi kita malu. Dia ada percanggahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mahu pergi terlalu panjang. Saya cuma ingin berkongsi antara cara untuk kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berkongsikan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan apabila kita kongsikan nikmat hatta 10 sen, 100 ringgit, jangan risau. Allah akan gantikan dengan lebih baik. Janji Allah. Dia sebenarnya menguji keimanan kita. Kita yakin ataupun tidak. Ataupun kita sekadar kata aku yakin. Tetapi keyakinan itu menurut ulama, iman adalah sesuatu yang di dalam hati, yang dilafazkan melalui lisan dan dimanifestasikan melalui anggota tubuh badannya. Sekarang bukan masa untuk bercakap sahaja. Sekarang masa untuk kita membuktikan dengan amalan kita. Dan semoga Allah SWT jadikan kita di antara golongan yang sedikit yang mensyukuri nikmat Allah, dan jadikan kita juga di kalangan golongan yang sedikit yang akan memenangkan Islam, dan juga jadikan kita golongan yang sedikit yang akan berkongsikan nikmat hidayah ini kepada mereka semua. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Saudara Firdaus Wong yang saya kira cukup jelas perkongsian beliau, cukup memberikan makna yang begitu hebat bagi seorang yang dilahirkan bukan sebagai Muslim tetapi mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat suatu nikmat yang cukup besar dalam kehidupan beliau. Maka hari ini beliau berkongsi nikmat yang begitu hebat. Dibacakan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tuan-tuan tengok protege Dr. Zakir Naik, begitulah dia akan sebut nama surahnya, nama ayatnya, nama juzuknya. Saudara Firdaus Wong adalah protege kepada saudara Ustaz, kepada Dr. Zakir Naik, yang tuan-tuan lihat. Mungkin nanti sedikit boleh kongsi dalam pusingan yang kedua, pendekatannya, bagaimana kerja dakwahnya, bagaimana approach yang digunakan, bagaimana pengalaman beliau 6 bulan 6 minggu bersama dengan Dr. Zakir Naik. Subhanallah, mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita sebagai manifestasi syukur kita kepada Allah. Bila kita bersyukur pada Allah, kita akan berikan segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, saya nak kongsi sedikit. Saya baru balik daripada Syria seminggu yang lepas, 4-5 hari yang lepas. Ketika saya berada di sempadan Turki Syria, nak masuk Syria tak boleh, tapi kami duduk di sempadan yang jaraknya sekitar 1 kilometer dengan sempadan. Kalau berlaku bom, pengeboman dan sebagainya, kami nampak. Kami cuba nak masuk, tapi keadaan terlalu berisiko, dan kalau kita masuk mungkin jalan tikus tu boleh masuk, tapi balik keluar confirm kena ditahan seminggu, dan banyaklah cekadak, banyaklah masalah yang akan kita tanggung nanti. Jadi kami buat keputusan tak payah masuk. So tak apalah, kita melawatlah kem-kem pelarian, tengok macam mana anak-anak mereka hidup dalam keadaan yang serba kedaifan, dalam cuaca negatif 4. Saya pakai sarung tangan yang tebal, saya pakai cap yang ada tutup telinga, saya pakai jaket yang
baju dengan jaket 6 lapis, campur lagi pula berbulu di kepala, pakai kasut yang tebal ada bulu di dalam keadaan begitu seluarnya 3 lapis. Tapi bila kami sampai kamp pelarian, tengok kanak-kanak kecil, tuan-tuan sekalian, stokin pun tak pakai, apatah lagi slipper pun tak pakai, stokin pun tak pakai, tuan-tuan sekalian. Maka hidup macam mana musim sejuk, Allahu'alam. Saya pun tak tahu, tak boleh bayang. Kadang kami begitu sejuk, tuan-tuan sekalian, mereka selamba je begitu. Kalau kemah tu yang ada duit sikit, dia belilah alat pemanas tu, yang murah punyalah, yang ada cerombong macam serombong kapal, yang bakar saja apa yang ada dalam tu untuk memanaskan. Tak apalah, itu satu hal. Saya dibawa melawat, tuan-tuan sekalian, satu hamba Allah yang suami isteri, suaminya buta, tak nampak sangat, isterinya seorang menjaga anak, 5 orang anaknya cacat kesemuanya, berusia antara 31 tahun hingga 25 tahun. 5 orang dijaga oleh seorang ibu. Seorang ibu tak pernah mengeluh. Tuan-tuan bayangkan nak jaga semua ke-5 ni berbaring. Baru meninggal seorang, tinggal 4 berbaring kesemuanya. Tangan bengkok dan sebagainya. Apa penyakit saya tak pastilah. Mulut ternganga, tak boleh bercakap, begitu saja. Ketika kita tanya dia balik macam mana perasaan dia, macam mana situasi dia nak bawa daripada Idlib 120 km nak sampai ke sepadan Turki, macam mana dia bawa dengan bantuan kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya. Mereka ni tak boleh berdiri, hanya berbaring. Bahkan setiap jam mesti dikalih-kalih, mesti ditukar pampers dan sebagainya seorang. Bila kita tanya dia apa perasaan dia, tentu apa jawapan dia. Dia hanya membacakan ayat allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak adalah aku nak mengeluh ke, aku nak marah ke Allah, kenapa jadi aku begini, kenapa datangkan kesusahan ini kepada kita. Tidak, hanya menjawab sifat orang yang beriman, allazina idza asabatuhum, orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, qalu inna lillah, mereka akan mengatakan kami datang daripada Allah, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Saya melawat lagi seorang tuan-tuan yang kakinya kudung, matanya dua-dua buta, asalnya seorang mekanik kenderaan berat kereta kebal. Dan memang peluru yang dihantar oleh tentera Bashar al-Assad ini datang memang mencari bahan keluli, datang macam ni, pak, kena tempat yang dia sedang repair, kereta tank. Dan ketika itu teman dia mati, beberapa orang kawan-kawan dia syahid, dan tinggal dia seorang. Dia ni tak mati, tuan-tuan, tapi mata dia buta, kaki kudung kedua-duanya. Mereka bawa dia dalam perjalanan yang begitu jauh sampai ke sempadan Turki, dan sudah pun berada di sempadan 3 tahun. Ketika kita tanya dia perasaan dia, ketika kita tanya dia apa rasa dia dan sebagainya, tentu dia jawab apa? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Orang-orang ni, tuan-tuan, dia tak ada ayat lain, pegang dia, pergantungan dia betul-betul kerana Allah. Mereka dah habiskan masa mereka, diri mereka jadi mujahidin, wakafkan diri untuk perjuangkan menentang kemungkaran yang berlaku. Dia hanya jawab, qul lan yusibana, katakanlah Muhammad, lan yusibana, kamu tidak akan ditimpa musibah, tidak akan ditimpa musibah kepada kamu illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang Allah telah tetapkan kepada kamu. Ini, tuan-tuan, orang yang punya iman. Yang disebutkan tadi, iman antasaddaqa bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman dia mesti buktikan, membenarkan dalam hati, membuktikan dengan lidah, wa taqriru bil lisan amantu billah, mengaku beriman kepada Allah, wal amalu bil arkan, dia mesti bukti dengan amal perbuatan dia. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, yang ketiga kami saya dibawa melawat satu rumah dibina oleh korporat daripada Saudi. Kawasan dia luas, ada 5 tingkat, menempatkan balu-balu syuhada, janda-janda mujahidin dan anak-anak mereka. Apa yang mengagumkan saya, tuan-tuan, ketika kita tanya anak-anak mereka berusia 3 tahun, yang bayi tak boleh bercakap lagi lah, antara 2 hingga 10 tahun. Saya tanya, kebanyakan kanak-kanak ini ketika kita bertanya kepada mereka, aina abik,
mana bapak kamu? Kesemuanya menjawab, bukan jawab serentak, saya tanya seorang-seorang. Jawapan yang keluar daripada mulut mereka, abi fil jannah, abi yang tadhirni. Dia kata bapak aku di syurga dan bapak aku sedang menunggu kami semua dalam syurga Allah. Tuan-tuan, yang ajar ni bukan sehari dua, bukan lakonan, ni bukan lakonan, bukan boleh sebut bapak pergi mana, kita tanya bapak pergi mana, bapak matilah kita. Kalau tanya anak kita, kalau kita mati, so anak akan jawab matilah. Dia tak beritahu kata dalam syurga, dia tak beritahu bapak masyahid di medan jihad, tidak. Hal ni beritahu, siap beritahu ada yang tadhirni fil jannah, bapak aku sedang menunggu aku dalam syurga Allah Subhanahu. Ini didikan ni, ini tarbiyah. Bila kesemuanya mereka tidak merasai kelazatan iman itu sendiri, maka mereka akan buktikan dalam kehidupan mereka. Tak pernah rasa gundah gulana, aku nak rasa salah. Sebab itu kita tengok mujahidin, kalau mereka mati, ibu mereka akan riang gembira, keluar daripada rumah menangis kegembiraan. Kenapa? Anak sudah termasuk di kalangan syuhada yang berjuang mempertahankan Islam di medan tempur. Sahabat-sahabat teman-teman di Palestin, Masya Allah, ketika anak-anak mati mereka keluar, bagi tahu pada orang ramai, bagi tahu tuan-tuan, anak aku dah masuk syurga, anak aku dah jadi syuhada minasyahidin, di kalangan syuhada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin-hadirat sekalian, saya kira perkongsian yang sangat baik daripada kedua-dua panel kita. Saya nak bagi masa sekitar 5 minit seorang lagi, kan? InsyaAllah kita akan berhenti sebelum pukul 10 malam ni. Kita akan minta sedikit pengalaman ataupun perkongsian yang memberi manfaat kepada kita. Mungkin Dr. Anwarsing boleh berkongsilah antara dulu sebelum memeluk Islam dengan sekarang, apa dia rasa, apa yang dia dapat, yang sehinggakan dia merasakan hari ini dia sanggup korbankan masa dia, pergi ke sana, pergi ke sini. Ini program daripada nilai datang ke sini, kan? Dan bermacam-macam lagi lah. Kita pergi ke Sabah bulan lepas, saya bersama dengan Dr. Anwarsing pergi ke Sabah, bertemu dengan ratusan, hampir 500-600 orang dalam program Nadwah Permakasaan Doa ini. Kami turun tuan-tuan sekalian, kami turun negeri-negeri, saya bersama dengan Dr. Anwarsing di Perak, di Kedah, di Perlis, di mana-mana. Kita turun berjumpa, kita nak cerita kepada orang, kita nak cerita kepada orang ramai, kepada anak-anak muda khususnya, tentang pentingnya dakwah ilallah. Jadi mungkin doktor boleh kongsi sedikit dalam masa yang ada ini untuk cerita sikitlah antara dulu dan kini, antara perasaan dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat kepada para da'i ilallah. Ni semua ni, betul bro, ni semua ni penawar-penawar insya-Allah yang akan memakmurkan muka bumi Allah dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya peluk agama Islam, saya sentiasa dikejar oleh ketakutan, kebimbangan, kerisauan, hidup dalam keadaan gundah gelana, sebab bimbang tentang masa depan, bimbang tentang kehidupan, bimbang tentang persoalan berkaitan dengan dunia, dan juga bimbang tentang kerjaya dan segala bentuk kebimbangan melingkari dalam kehidupan saya. Tetapi selepas saya peluk agama Islam, alhamdulillah, iaitu saya tak merasa bimbang apa-apa lagi. Perasaan takut juga hilang, iaitu saya tidak takut pada apa-apa, melainkan takut pada Allah Tuhan. Sebab itulah sebagai seorang beragama Islam, inilah keyakinan kita, keimanan kita, termasuk juga soal rezeki. Kita juga tidak perlu takut, kita berserah, kita meletakkan seluruh pergantungan kita kepada Allah. Sebab Allah akan permudahkan hidup kita. Sebab kalau kita bantu agama Islam, insya-Allah Allah akan bantu kita balik. Dan inilah keyakinan saya pegang sampai ke hari ini. Sebab itulah sewaktu saya nak peluk agama Islam, saya dipermudahkan. Selepas peluk agama Islam juga dipermudahkan. Waktu nak nikah juga dipermudahkan. Waktu nak naik haji juga dipermudahkan. Sehingga ke hari ini semua urusan dipermudahkan, termasuk juga sewaktu saya iaitu berceramah. Kadang-kadang berjalan jauh, apabila berjalan jauh, kadang-kadang kereta rosak teruan. Kereta saya pernah rosak dekat Pagun, negeri Johor. Kereta saya pernah rosak dekat Senawang pukul 3 pagi. Kereta saya pernah rosak dekat Kamunting. Kereta saya pernah rosak dekat Fedah Kraton dalam perjalanan nak pergi ke Mersing, tak jauh daripada Bandar Muazzam Shah. Dan kereta saya juga pernah rosak dekat Gua Musang. Tapi pengalaman saya kereta rosak dekat Gua Musang
tak boleh saya nak lupa, sebab tempat tu banyak musang tuan. Suatu ketika dahulu rosak pula 30 km sebelum sampai dekat Gua Musang, rosak pula di kawasan berbukit, di kiri kanan masih lagi hutan, dan rosak pula ketika pukul 6 petang sebab malam tu ada forum dekat Gua Musang, kebetulan bawa isteri tuan-tuan. Jadi apabila kereta rosak, saya turun daripada kereta, cuba nak tahan kereta, tapi tak ada satu kereta yang berhenti tuan-tuan. Mungkin Allah dah bantu, iaitu Allah gerakkan hati saya pula masuk dalam kereta, saya suruh isteri saya keluar, saya suruh isteri saya tahan. Sekali isteri saya tahan, 3 kereta berhenti tuan-tuan. Itulah hebatnya wanita, itulah kelebihan dan juga keistimewaan yang ada pada wanita. Sebab itulah kita jangan ketepikan wanita, jangan pelekehkan wanita, jangan menghina wanita, apatah lagi iaitu kita duk merendah-rendahkan wanita. Sebenarnya wanita ini mempunyai banyak kelebihan, banyak keistimewaan dia. Wanita sebenarnya sangat berguna dan banyak kegunaan dia. Faham ke tak faham tuan? Sebab itulah saya tak begitu setuju dengan pepatah Melayu yang mengatakan bahawa sayangkan isteri tinggalkan, kalau boleh sayangkan isteri bawa-bawakan. Masa mula-mula kahwin boleh kita timang-timangkan, tapi sekarang anak sudah besar, bini tambah besar lagi tuan. Jadi dah tak boleh kita timang-timangkan, jadi kita bawa-bawakan. Jadi itulah di antara salah satu daripada nikmat dan juga perbezaan di antara sebelum dan juga selepas agama Islam, iaitu Allah permudahkan semua urusan, iaitu bukan saja urusan di antara suami isteri, urusan di antara mak bapak dengan anak-anak, urusan di antara adik-beradik, urusan dengan jiran tetangga, urusan dengan masyarakat, urusan sewaktu kita dekat tempat kerja dan juga sewaktu melakukan ibadah. Sebab itulah perempuan yang sama sekalian. Dan satu lagi yang menjadi boleh jadikan sebagai satu perbandingan di antara sebelum dengan selepas saya peluk agama Islam, iaitu sebelum saya peluk agama Islam banyak persoalan menggunakan akal tuan, menggunakan rasional dan juga logik. Sebab saya terdidik dalam bidang akademik, jadi kita banyak bermain dengan logik. Tetapi selepas saya peluk agama Islam, iaitu untuk memahamkan agama Islam, kita tak boleh gunakan logik, kita kena gunakan mantik tuan. Begitu juga nak tarik orang kepada agama Islam, terutamanya di kalangan orang bukan Islam, kita juga tak boleh gunakan logik. Kalau kita gunakan logik, kita akan kalah pada mereka tuan, iaitu mereka akan kemukakan fakta dari segi sains, dari segi penemuan saintifik dan juga sebagainya. Jadi perlunya ilmu mantik. Jadi di antara perbezaan, dulu saya banyak bermain dengan logik, tapi pada hari ini saya banyak gunakan ilmu mantik. Iaitu contohnya nak bagi faham tentang ilmu mantik, iaitu apabila kita bersolat, iaitu kita kena bersolat dengan bawa hati yang bersih, iaitu hati yang ikhlas dan juga hati yang penuh ketulusan. Sebab asas dalam bersolat mesti bermula dengan hati. Kerana solat ada 13 rukun, daripada 13 rukun kita pecahkan kepada 3 rukun yang utama, iaitu rukun kalbi, rukun qauli dan juga rukun fi'li. Iaitu rukun kalbi. Kalbi itu berasal daripada perkataan kalbu. Kalbu ada kaitan dengan perasaan, perasaan ada kaitan dengan hati, hati ada kaitan niat atau nawaitu. Sebab itulah asas dalam bersolat mesti bermula dengan niat yang betul. Kalau awal-awal lagi niat dah tak betul, bermakna seluruh solat itu akan jadi tak betul. Sebab itulah begitu juga apabila kita bersolat, kita bawa hati yang bersih. Dan untuk membersihkan hati, salah satu daripada caranya ialah jaga makanan yang kita makan. Itu beza antara sewaktu sebelum dengan selepas saya peluk agama Islam, iaitu saya tak jaga soal pemakanan. Tetapi selepas masuk agama Islam, makanan kita kena jaga, iaitu untuk menjaga hati supaya sentiasa dalam keadaan bersih. Sebab itulah kita kena pastikan kita tidak makan makanan yang haram. Kalau kita makan makanan kotor, hati akan jadi kotor. Kalau kita makan makanan rosak, hati akan jadi rosak. Kalau kita makan makanan busuk, hati akan jadi busuk tuan. Cuma saya nak tanya, belacan itu busuk ke tak busuk tuan? Belacan itu busuk ke tak busuk? Siapa kata belacan itu busuk? Bagi saya belacan itu wangi tuan. Belacan itu kalau kita bakar ni, campur dengan air asam, Masya Allah meleleh air liur kita tuan. Jadi bagi saya belacan itu tak busuk. Belacan itu cuma makanan yang berbau. Makanan yang berbau dengan makanan busuk tak sama tuan. Contohnya durian. Durian pun kalau kita tanya pada orang luar, dia kata bau busuk tuan. Pada kita orang Malaysia, durian itu bau wangi. Betul tak betul? Sebab durian terlalu wangilah, maka kita merasakan iaitu bau dia macam busuk. Pada hakikatnya bau dia tak busuk tuan. Boleh faham ke tak faham tuan?
Satu lagi contoh nak bagi anda faham, iaitu air batu. Air batu itu sejuk ke panas? Air batu itu sejuk ke panas? Siapa kata panas, gila tuan-tuan. Jadi air batu itu memang sejuk. Tapi bila sebut tentang air batu ni, air batu ada dua jenis. Satu air batu yang basah, satu air batu yang kering. Air batu basah itu biasa kita simpan dekat peti ais, kita campur pada minuman kita. Dan air batu yang kering ni biasa kita sebut sebagai ais krim. Ais krim ni biasanya penjual-penjual ais krim, iaitu dia bawa ais krim. Saya dulu kecil-kecil, saya biasa minta sedikit ais krim daripada penjual ais krim. Ais krim ni kalau kita letak atas air, di atas air, dia akan bergerak-gerak di atas air, dia akan berpusing-pusing di atas air, dia akan berputar-putar di atas air, dia akan keluarkan wap, dia akan keluarkan satu bentuk kabut, di mana kalau kita sentuh, kita pegang ais krim ni, kita akan rasa panas ke sejuk tuan-tuan? Ais krim ni pernah pegang ke tak pernah pegang? Pernah ke tak pernah? Kalau kita pegang ni, rasa panas ke sejuk? Panas ke sejuk? Kita akan rasa macam panas. Pasal apa kita rasa macam panas? Sebab dia terlalu sejuk tuan-tuan. Bila terlalu sejuk, maka kita akan merasakannya macam panas. Bila terlalu wangi, kita akan merasakan macam busuk. Inilah ilmu mantik tuan-tuan. Satu lagi contoh ni, nak bagi anda faham, basmi kemiskinan. Saya minta maaf, kita tak boleh basmi kemiskinan. Mesti ada kemiskinan. Cuma kita boleh basmi kemiskinan di peringkat 3. Kemiskinan di peringkat papa kedana. Kemiskinan di peringkat yang terlalu kritikal sampai tak ada makanan untuk dimakan. Tapi miskin mesti ada. Kalau tak ada orang miskin, bermakna tak ada orang miskin. Kalau tak ada orang kaya, bermakna tak ada orang kaya. Ada orang kaya sebab ada orang miskin. Ada orang miskin sebab ada orang kaya. Faham ke tak faham tuan-tuan? Inilah ilmu mantik tuan-tuan. Kalau masih tak faham, satu lagi contoh saya nak bagi ni, iaitu ada tak siapa-siapa tak pernah sakit? Adalah. Bermakna kalau kita sakit, itu tanda dia kita sihat. Kalau kita tak pernah sakit, itu tanda kita tak sihat tuan-tuan. Dapat ke tak dapat? Kalau sakit itu tanda dia kita sihat. Sakit perkara biasa. Nabi juga jatuh sakit. Kita sakit kepala, sakit telinga, sakit mata, sakit hidung, sakit tekak, sakit gusi, sakit gigi, sakit sendi, sakit otot, sakit hati dan juga sebagainya. Jadi sakit itu perkara biasa. Kalau kita sakit, itu tanda ni kita sihat. Kalau kita tak pernah sakit, itu tanda kita tak sihat tuan-tuan. Faham ke tak faham? Itu tanda kita normal kalau kita sakit. Kalau kita tak pernah jatuh sakit, itu tanda kita tak normal. Sebab itulah, itu tanda ni kita sakit. Dan satu lagi contoh kemampuan, iaitu kita berdepan dengan non-Muslim. Non-Muslim ni saya minta, bukan saja non-Muslim tanya, saudara baru yang baru masuk Islam juga selalu tanya pada saya, kenapa kita tak boleh tengok Allah tuan-tuan? Kenapa kita tak boleh tengok Allah? Sedangkan kita kata Allah tu maha besar, betul tak? Firdaus, macam mana kita nak jawab? Kenapa kita tak boleh tengok Allah? Jadi kita gunakan ilmu mantik, kita tak boleh gunakan logik. Sebab kita tak boleh tunjukkan Allah, kita tak boleh lukis tentang Allah, kita tak boleh buat ilustrasi tentang Allah, kita tak boleh buat lakaran tentang Allah. Jadi jawapannya mudah. Sebab Allah terlalu besarlah, sebab Allah maha besarlah, maka kita tak boleh tengok Allah tuan-tuan. Iaitu bukti ni ya, tuan-puan nampak tak buku ni? Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak? Tak nampak, buta tuan-puan. Jadi buku ini nampak tajuk ni Islam, Fikrah, Harakah dan Daulah. Warna ni warna hijau. Kita boleh tengok bentuk buku ni. Cuba sekarang kita letak buku ni depan mata kita. Betul-betul depan mata. Buku ini dah jadi maha besar tuan-puan. Boleh lagi tak kita tengok buku ni? Boleh ke tak boleh? Dah tak boleh. Itulah jawapan dia. Itulah ilmu mantik. Boleh faham ke tak faham tuan-puan? Kalau tak faham itu, buat-buat faham tuan-puan. InsyaAllah. Tak faham, buat-buat juga faham. Sebab itulah, itu bezanya. Dulu banyak guna logik, jadi sekarang kita banyak gunakan ilmu mantik. Rupa-rupanya ilmu dalam Islam cukup luas. Nak belajar ni sampai mati pun tak boleh nak habis belajar tuan-puan. Cukup sekadar ini. Jadi saya serah balik kepada Ustaz Mat Cina. Kalau tak, dia bagi warning lagi, iaitu tadi bagi kad kuning, takut bagi kad merah, serasi dengan baju dia warna merah tuan-puan. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, itulah indahnya Islam. Subhanallah, kita lihat bagaimana, ialah mungkin tuan-tuan tidak sangat merasai, ya, kerana kita lahir sebagai seorang Muslim, kita dapat apa yang kita dapat pada hari ini,
Tapi bagi orang-orang yang subhanallah dulunya hidupnya hanya meletakkan logika akal semata-mata, hari ini subhanallah Allah bagi mereka, ya, Allah bagi kekuatan pada mereka untuk mereka merasai nikmat, ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah Allah, nikmat syukur, nah, yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sendiri pun Allah dah bagi jaminan dah dalam ayat yang biasa ditampal, diletakkan di dinding-dinding kan, ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan. Barang siapa yang takwa sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh agama ni, jaga sungguh-sungguh Islam ni, Allah bagi jaminan dah, yaj'al lahu makhraja, akan ada sahaja jalan keluar yang akan memberikan penyelesaian kepada masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Ini jaminan daripada Allah. Bila Allah yang bagi jaminan zaman ini daripada Allah, maka selamatlah kita insya-Allah. Sebab tu kalau berlaku sesuatu dalam diri kita, saya tadi tuan-tuan bila saya tengok tayar pancit saya kata ni, Allah nak uji aku dengan apa benda ni, mesti ada something wrong. Jadi kita terfikir-fikir, terawang-rawang apa benda yang kita buat tadi, ya, daripada pagi tadi kita bangun sampailah kepada naik flight tadi, sampai flight apa pula, mungkin teringat balik, oh tadi masa naik flight tadi mungkin tak baca doa, kan, sebab bekerja flight tadi ni daripada tempat program, kerja lari kelang-kabut pom naik. Biasanya kita baca doa, kita baca subhanallazi sakhkhara lana sampai habis, kemudian baca lagi ya hayyu ya qayyum dan sebagainya. Tadi tu jadi kelang-kabut naik tu, naik pakai seatbelt, lelap terus, tak ingat apa satu lah tadi. Jadi fikir balik, teringat balik, mungkin itu kebiasaan yang kita jadi lupa sebenarnya, kan. Sebab panggil manusia ni tak ada lari lah daripada lupa. Manusia ni Allah Ta'ala sebut apa, wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Manusia ni panggil dia apa dia, bila Allah Ta'ala timpa musibah pada dia, masa tu baru dia ingat ke Allah. Tu kita lah panggil kita lah tu. Bila Allah Ta'ala jadikan musibah, wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah, dia akan ingat pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia akan ingat pada Allah. Falamma kashafna anhu dhurruhu marra, apabila musibah itu Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala selesaikan segala konflik yang berlaku, ka'allam yad'una ila dhurrim massah, mereka ni seolah-olah tak pernah pun berdoa pada Allah, tak pernah pun ingat pada Allah. Jadi setiap benda yang berlaku tu dia ada hikmah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita semua insya-Allah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu pegang sungguh-sungguh Islam ini, pegang sungguh-sungguh dengan nikmat Islam yang Allah Ta'ala bagi. Adu bin nawajis, gigit dengan gigi geraham, pegang sungguh-sungguh Islam ini insya-Allah. Aslim, sambung, aslim taslam. Pilih Islam, muslimat. Mutolak Islam, mukena laknat. Ambil Islam, jangan diambil yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal. Allah kata jangan ambil yang lain, la yuqbal, Allah Ta'ala tak akan terima, tidak akan terima sama sekali. Lepas tu pegang Islam ni. Kita nak berhimpun hari apa kita berhimpun? Sabtu berapa bulan? 18. Tak nampak seorang pakai baju ungu, ada seorang hujung tu, kan. Hari Sabtu ni tolong hadir beramai-ramai, tolong pergi dataran Merdeka pada Merebuk, tolong hadir, datang awal. InsyaAllah kita nak berhimpun, nak bagi tahu pada dunia umat Islam Malaysia sedang berkumpul. Jangan bagi alasan, tolong hadir, no excuse, tolong hadir insyaAllah. Nak bagi tahu rakyat Malaysia nakkan kepada syariat Islam, kita nak kepada agama, kita nak Islam itu ditakbir, Islam itu mentakbir, kan. Hari ini kemungkaran yang berlaku, gejala sosial yang berlaku sampai kita jadi letih. Tinggal kasut-kasut hilang, tinggal motor-motor hilang, kan. Tinggal barang-barang hilang. Naik kereta api, polis pagat bagi tahu, siap bagi tahu, cik ingat elok beg kalau boleh tak depan, jangan tak belakang. Banyak pickpocket sini, banyak penyeluk saku, banyak pencopet dan bermacam-macam lagi, kan. Hadir tuan-tuan insya-Allah. Tanam azam kita hadir,
untuk kita buktikan sama-sama bahawa kita sedang berbuat sesuatu untuk menegakkan syariat, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam himpunan 355 RUU yang akan berlangsung pada 18 hari bulan, jam 2 petang, jam 4 petang sehingga jam 11 malam, insya-Allah. InsyaAllah tanam azam, saya pun akan hadir, tuan-tuan semua akan hadir, insyaAllah kami semua akan hadir. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita semua. Dalam pusingan yang terakhir ini, kita nak minta sikitlah perkongsian-perkongsian yang indah, yang baik, dalam setelah mana bersyukur pada Allah. Kita dengar contoh cerita tentang syukurnya, hebatnya kuasa syukur, the power of syukur, yang telah pun dibuktikan, yang telah pun diceritakan oleh panel-panel kita pada malam ini. Hari ini kita nak tengok pula macam mana dalam kita nak berdakwah, dah bersyukur dan nak buat kerja apa lagi. Sudah pasti inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi-nabi ini dia kerja, dia tak ada kerja lain. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan tidaklah kami dan demi sesungguhnya kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul, seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Ada abudullah. Kerja dia berdakwah, mengajak orang semua, manusia kesemuanya mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan kita meninggalkan segala perkara-perkara yang disifatkan, dikategorikan sebagai melampau di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian taghut. Jadi silakan saudara Bro Firdaus kita untuk berkongsi, mungkin boleh selit sikit-sikit pengalaman-pengalaman beliau bersama dengan Dr. Zakir Naik dalam pendekatan approach dakwah yang digunakan, yang begitu hebat, mampu memberikan kesan kepada seluruh mereka-mereka yang dengar. Sebab tu bila Dr. Zakir Naik turun, puluhan ribu yang hadir, masya-Allah. Yang nak Islam pun masya-Allah, pergi ke Filipina, masya-Allah tuan-tuan. Yang ramai orang nak peluk Islam ni, ramai melihat akhlak, melihat ucapan, bukan sekadar keluar daripada mulut, tapi keluar daripada hati dan amalan yang telah pun dibuktikan. Dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, terima kasih Ustaz Mat Cina. Baik, dalam pusingan terakhir ini menangkan masa amat singkat. Sudah tentu selama 6 minggu banyak yang dipelajari dengan Dr. Zakir Naik. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah 3 tips yang dikongsikan oleh Dr. Zakir Naik kepada kami semua. Kerana ramai yang melihat dan mencemburui kejayaan dan kepetahan dia bercakap, serta kemampuannya untuk menghafal ayat-ayat dan kemudian mengeluarkan ayat-ayat itu. Maka ramai yang bertanya, apakah tekniknya? Apakah strateginya? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ingat 3. Hari ini Cap Gomeh. Hari ini Cap Gomeh. Yang ni tak termasuk ya. Ini tak sebut Cap Gomeh. Ini Cap Gomeh, mereka main mercun. Moga-moga kita yang beragama Islam ni waktu raya janganlah main mercun. Kita tak suka orang main mercun, tapi bila masa kita pula kita main mercun 2 kali 5. Tasyabuh. Baik, 3 nasihat ini yang saya harap boleh jadi pegangan kita. Dan bila saya lihat, Masya Allah, kerana untuk dia menubuhkan satu IRF dan juga Peace TV. Peace TV-nya hari ini ditonton 200 juta penonton seluruh dunia. Hari ini dia ada 450 staff. Ofisnya 24 jam beroperasi. Bagaimana? Kami bertanya, soalan yang kami tanya ialah, apa sumber kewangan kamu? Dia kata, kenapa kalian bertanya kepada kami tentang sumber kewangan? Kewangan adalah benda yang terakhir. Itu pun kalau ada dalam senarai yang kamu fikirkan. Yang kamu perlu fikirkan ialah bagaimana nak dapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, yang paling utama yang dikongsikan kepada kita, dan ramai yang tidak tahu bahawa Dr. Zakir Naik dia adalah seorang yang gagap. Kita tengok Masya Allah, cakap laju. Tapi sebenarnya tak, dia gagap. Kalau waktu dia kecil-kecil, bila dia bercakap, gurunya tanya dia, what is your name? Dia akan jawab, my name is Zakir. Kalau hari ini kita berinteraksi dekat dengan dia, kita pun akan ketahui bahawa dia kadang-kadang dia akan gagap juga. Tetapi bila naik atas pentas, dia jadi lain. Bila kat bawah ni dia macam anak kucing. Tak, kalau kat bawah ni dia bukan anak kucing, itu bapak singa. Kalau kat atas tu lagi garang. Jadi apa teknik dia?
Jangan tanya saya tentang teknik, sebab tak ada teknik hafalan tertentu. Yang pertama, surah Al-Imran surah ketiga ayat 160. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, jikalau Allah Subhanahu wa taala membantu kamu, siapakah yang mampu untuk menggagalkan kamu? Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan kamu, siapa yang dapat membantu kamu? Biarlah orang yang beriman itu meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, benda yang perlu kita fokus adalah dapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan lillahi taala. Usaha sungguh-sungguh. Itu yang paling penting. Kerana jikalau tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kata nak bagi rujukan, malahan nak cakap ayat ini, apa yang saya nak cakap seterusnya akan jadi sangat sukar. Semuanya kerana bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita segalanya kembalikan kepada Allah, dapatkan bantuan daripada Allah, mohon daripada Allah. Kita selalu lupa, kita ingat kita kena usaha baru doa. Tak. Doa dulu. Doa dulu tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita selalu minta, kalau nak duit kita selalu, tuan minta pinjam duit. Tak. Yang gerakkan hati individu untuk bagi duit siapa? Allah. Yang akan membantu kita ketika kesusahan, kita anggap itu kebetulan. Bukan kebetulan, qadar Allah. Tak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya qadar Allah. Siapa yang gerakkan orang datang membantu kita? Allah. Jadi dapatkan bantuan daripada Allah. Fokus kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata aku nak ini, aku nak ini, aku nak jawatan, aku nak duit, aku nak pulangan. Tak. Allah. Fokus. Bagaimana dapatkan bantuan Allah? Ini yang kedua, iaitu surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Jikalau kamu berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, nescaya Allah bukakan jalan untuk kamu. Allah kata kamu jihad sungguh-sungguh. Jadi kita rasa, alah dia orang boleh lah, dia orang ada masa nak belajar, bolehlah hafal. Pepatah Melayu sangat cantik, mau 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Mau ke tak mau saja. Jadi bila kita berjihad sungguh-sungguh, dia tak boleh kata, alamak susah lah aku nak hafal ayat ni. Kenapa susah? Kalau orang lain mengambil 20 kali untuk hafal ayat itu kerana mereka lebih pandai, dan kita ini slow sikit, kita buat 200 kali. Jihad sungguh-sungguh. Kenapa tak boleh? Kita bagi alasan, saya tua brother, saya ni. Tak. Orang Islam, dia tak mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi dia akan mencari sebab dan musabab untuk melakukan sesuatu. Jihad sungguh-sungguh, insya-Allah pasti berjaya. Allah kata nescaya Allah akan membukakan jalan untuknya. Kena jihad. Dan yang ketiga, iaitu bila mana kita nak berjihad dan kita tak tahu jalan, maka dia bagi dua ayat ini, iaitu surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43 serta surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-7. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau engkau tidak tahu, maka tanyalah orang yang tahu. Jihad, antara benda yang kami kena buat di sana, kami kena hafal 114 surah, nama surah, makna surah dengan nombor surah. Dan kena ulang daripada surah Fatihah sampai ke surah An-Nas, kemudian diambil timing. Setelah selesai, kami pula kena kembali daripada surah An-Nas, reverse kembali kepada surah Al-Fatihah. Selepas ni selesai, dia akan buat zigzag. Nombor 80 surah apa? Nombor 90 surah apa? Surah Al-Balad surah keberapa, maksudnya apa? Begitu. Jadi kena jihad. Kita anggap, alah dia boleh lah. Tak. Dia doktor, dia bukan pelajar Universiti Islam, bukan. Kami di India purata tidur 3-4 jam sehari. 3-4 jam. Program bermula 8 pagi, pernah berakhir 4 pagi pagi. 4 pagi, 8 pagi berakhir pukul 4 pagi. Jadual rasmi sepatutnya berakhir pukul 6, tapi Masya Allah, tak pernah berakhir pukul 6 petang. Tak pernah. Pernah sekali paling lambat 4 pagi. Ingat esok boleh tunda, tak? Hari itu habis pukul 4 pagi, sampai ke hotel lebih kurang pukul 5, tidur pun sekejap solat subuh, pukul 7 kena gerak ke studio. So berapa jam boleh tidur? Kita tidur 3-4 jam rasa susah kan? Dr. Zakir naik maksimum dia tidur 1 jam 1 hari.
Kita ingat, Masya Allah, dia punya kejayaan. Kejayaannya datang sekali dengan usaha, dengan pengorbanan. Kita tahu ke jannah. Jannah bukannya dibentang dengan permaidani merah. Dia banyak selok-belok, banyak pancaroba, banyak duri dia, onak duri dia. Dia 1 jam tidur. Dialah yang paling banyak ceramah ke atas pentas, tapi dia mampu. Dan antara nasihat yang diberikan kepada saya, kepada kami semua, yang masa itu saya merasakan satu nasihat yang saya rasa macam tak masuk akal, ialah di mana dia suruh kami, semua kamu peserta ada 20 orang dari 100 dunia, semua kamu selepas tamat sahaja International Dakwah Training Program ini, tubuhkan stesen televisyen satelit. Saya tahu apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Itulah perasaan saya waktu tu. Gila kah? You ingat tubuhkan stesen televisyen satelit ni macam buat Lego ke? Tak mudah. Tak mudah. Masa tu saya fikir dia gila. Memang confirm gila. Tak cukup tidur punya pasal. Kemudian dia kata, apa yang kamu selalu buat sekarang ialah retail dakwah. Retail dakwah maksudnya kamu pergi satu-satu. Itu penting. Penting juga. Tetapi dia kata, orang yang buat bisnes, dia buat bisnes kecil-kecil, kemudian dia nak buat bisnes besar-besar. Jadi apa dia buat? Dia buat wholesale. So kalau dia kata, kalau saya guna 1 jam untuk ceramah, mungkin 500 orang sekarang. Tapi kalau saya guna 1 jam, saya buat satellite, saya boleh sampai 100 juta. Mana lebih bagus? 100 juta. Saya kata, tak boleh ya doktor, you ingat nak buat satellite ni senang tak? Cost dia berapa ratus juta. Dia kata, you again nak fikir pasal duit saja. Jangan fikir pasal duit, fikir nak buat, Allah tolong. Saya kata, you senang cakap. Dan kemudian setelah beberapa bulan habis, selesai, balik ke Malaysia, waktu itu lihat, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan rasa, hari ini media menyerang Islam, betul? Setiap hari. Apa saja isu tentang Islam dengan Muslim, jadikan sebagai isu, betul? Kita rasa kecewa, kita rasa marah, tapi tak boleh nak buat apa. Sebab media Islam kita pun mengecewakan kita dengan memberikan hiburan yang melalaikan kepada kita, kepada anak muda kita. Apa alternatif? Tiba-tiba apa yang Dr. Zakir Naik sebut datang, nak buat TV, tapi nak buat satellite tak boleh. Fikir punya fikir, ambil idea dia. Maka kami fikir, kami rancang nak buat TV, tapi online TV. Dan bila dia datang pada tahun lepas, dan pada tahun ini, tahun lepas 2 kali kami jumpa dengan dia, dan sekarang dia pun masih di Malaysia, berjumpa dengan dia, minta pendapat dia, dan dia sokong. Jadi apa yang kami buat, ambil daripada inisiatif dia, daripada kita asyik komplain, media asyik tuduh Islam, fitnah Islam dan sebagainya, tapi kita tak berkuasa, hanya setakat jadi keyboard warrior, tulis di status Facebook, tak ada manfaat, tak dapat pergi mana. Ambil apa yang disebut, waktu tu tak ada duit dah, start TV, tapi belum lancar. Kami rancang untuk lancarkan suku ketiga tahun ini. Dan program-program adalah program Islamik, hiburan Islamik, rancangan kembara, rancangan drama akan diketengahkan dari masa ke semasa. Rancangannya 4 juta. Orang fikir banyak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh memandang rendah kemampuan kita untuk dapat 4 juta. Siapa Firdaus? Firdaus 4 juta tak ada. Kalau rupiah insya-Allah adalah. Ringgit Malaysia 4 juta saya tak ada. 4 juta untuk 3 tahun. Kosnya sangat minimum. Tapi nak lawan dengan stesen televisyen yang beratus juta keuntungan dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ingat pesan Dr. Zakir Naik yang pertama, jangan fikir pasal duit. Kamu buat, Allah akan tolong. Bila kami nak buat, seorang individu yang saya tak kenal pun, dia tak dengar ceramah saya pun, sebab ada seorang saudara dia dengar ceramah saya, dan dia suruh dia call saya. Saya tak first time jumpa dia. Daripada 4 juta yang kami nak, dia boleh bagi semua, tapi dia tak nak. Dia kata, saya bagi kamu 2 juta, kamu kena cari lagi 2 juta untuk buat. Saya boleh bagi semua, tapi kamu kena usaha cari lagi 2 juta. Tuan-tuan, saya tak kenal individu tu, macam mana boleh bagi? Jadi daripada situ kami nak start, dan kami akan start. Sebab tu tuan-tuan puan-puan nampak kami bawa 3 biji kamera untuk rakaman. Ini untuk biasa-biasa, tapi nanti bila dah siap, dia akan lebih profesional, dan setup dia lebih profesional. Bukan kerana duit maka kita ketepikan kualiti, tak ada.
Islam itu tinggi, tak ada apa yang lebih tinggi daripadanya. Maka oleh itu kualiti pun kena tinggi, tak ada kompromi. Jadi sebab itu, dari mana dapat datang 2 juta? Siapa gerakkan hati orang itu? Saya pun tak kenal dia, Allah. Dan kami percaya insya-Allah Allah juga akan gerakkan hati mana-mana pihak individu untuk dapatkan balance 2 juta. Malahan bukan setakat 2 juta, berjuta-juta. Sebagaimana dulu kami tak ada office, Allah gerakkan seorang individu Melayu yang kenal saya melalui Facebook, belikan satu bangunan 2 juta, dia bayar cash lagi. Siapa yang gerakkan? Adakah kerana Firdaus hebat? Tak. Firdaus ni nothing. I'm nothing. Allah yang hebat. Jangan kata kami hebat. Kami tak hebat, Allah hebat. Allah yang gerakkan hati hamba-hamba dia. Jadi kami percaya, in tansurullah yansurukum. Surah Muhammad surah ke-47 ayat ke-7, Allah pasti akan gerakkan hati hamba-hambanya untuk jayakan projek kami ini. Dari umat, untuk mempertahankan Islam, untuk menyusulkan serangan Islam, dan juga untuk mendakwakan mesej Islam yang sebenar kepada masyarakat. Dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai antara asbab direalisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa akan tiba suatu hari Islam akan masuk ke dalam setiap rumah. Dan online TV adalah media yang menjadi pilihan majoriti kita hari ini. TV kat rumah dah tak tengok, kita banyak tengok melalui smartphone dan tab. Dan itulah masa depan yang kami rancang insya-Allah. Dan moga Allah SWT permudahkan dan gerakkan hati hamba-hambanya untuk bersama dengan kami berniaga dengan Allah yang pasti menjanjikan keuntungan daripada Allah SWT. Wallahu a'lam Ustaz. Demikianlah tadi tuan-tuan sekalian, sekira pusingan yang terakhir yang telah pun dikongsikan bersama oleh sahabat kita, saudara Firdaus Wong, dalam menggerakkan usaha-usaha mengajak seramai mungkin manusia-manusia ini kembali kepada Allah. Walaupun berada di zaman yang serba canggih pada hari ini, maka kecanggihan teknologi juga kita gunakan untuk kita bantu berbuat sesuatu bagi saham akhirat kita, bagi saham untuk kita bina kekuatan Islam itu sendiri insya-Allah. Kita yakin dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu nak tolong agama Allah, Allah ni akan pasti akan tolong. Saya teringat tuan-tuan sekalian, ketika mana almarhum Datuk Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, ketika itu dibentangkan kepada beliau mempengurusikan satu jawatan kuasa pusat dakwah serantau. Ketika dibentangkan proposal untuk nak menyiapkan kompleks pusat dakwah serantau ini yang memakan belanja mencecah 25 juta, tuan-tuan sekalian, 25 juta. Di kalangan AJK agak terkejut sebab kita tak dapat bantuan daripada kerajaan, tak dapat bantuan daripada siapa-siapa, nak cari mana sampai 25 juta. Antara jawapan yang terkeluar, yang kita tak sangka-sangka keluar daripada mulut almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, tuan-tuan, minallah, daripada Allah saja. Pandailah Allah nak buat, kita nak buat kerja agama Allah, insya-Allah. Masjid Bandar Baru Ampang ini pun tak mustahil satu hari nanti ada satelit TV ataupun ada online TV. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Doa aja tuan-tuan, tidak mustahil semua ini. Bukan MRM saja yang akan laksanakan ini. Semua, siapa-siapa pun boleh buat insya-Allah. Manfaatkan media baru yang ada ini untuk kita sampaikan Islam itu sendiri insya-Allah. Islam ni agama yang benar, satu produk yang cukup baik untuk kita jual kepada orang lain. Kalau kita nak berniaga tuan-tuan, kita nak kena ada produk yang baik, nak kena ada marketing yang baik, nak kena ada promotion yang baik. Islam ni produk yang cukup baik dah, kan? Nah, bagaimana kita nak market dia saja, bagaimana kita nak buat dia supaya dia dapat diterima di segenap sudut, di segenap tempat dan sebagainya insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan forum bicara kita pada malam ini forum bicara boleh sebut 3 Cina kot. Satu Cina palsu, ada 2 Cina betul. Saya cuba nak promo lepas ni dipanggil forum 3 Cina insya-Allah. Tengoklah, kita cuba plan di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu dulu. Ada soalan ke tuan-tuan sekalian? Ada yang nak tanya tak?
Saya buka lakon 1-2 soalan. Silakan. Bagi mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rizwan. Pada tahun lepas, saya dapat maklumat daripada beberapa sahabat pendakwah daripada Indonesia bahawa di Indonesia sekarang setahun 2 juta orang murtad kepada agama Kristian. Jadi sebenarnya saya kurang percaya dengan maklumat ni. Tapi tak dengan Allah, berapa lama lepas tu saya bersama sahabat saya bertemu dengan 6 orang pendakwah Kristian. Mereka semua daripada Amerika, dan sebelum mereka berada di Malaysia, mereka telah berada di Indonesia sebenarnya. Jadi mereka inilah yang sebenarnya antara yang bertanggungjawab memurtadkan orang Islam di Indonesia. 2 juta setahun, makna tu setiap 15 saat seorang masuk Kristian di Indonesia. Semoga Allah kuatkan iman mereka, insya-Allah. Jadi mereka ni bukannya pendakwah yang biasa. Alhamdulillah saya pun pernah juga berjumpa dengan beberapa pendakwah Kristian di Malaysia. Tapi mereka ni bukan pendakwah biasa. Mereka ni boleh menyebut ayat Quran dengan bahasa Arab. Mereka juga boleh menyebut hadis Nabi SAW. Dan ada antara mereka yang malah mereka tahu tentang Muwatta Imam Malik pun. Jadi mereka ni sangat hebatlah pada itulah. Jadi kita boleh ingat bahawa mereka ni, pada mereka apa yang mereka lakukan itulah satu pengorbanan yang besar. Mereka telah meninggalkan keluarga mereka di Amerika untuk datang ke sini, dan pada pegangan mereka, agama mereka benar. Mereka sanggup berkorban. Jadi sebenarnya niat mereka baik, tinggalkan apa yang mereka sampai itu salah lah, kita hanya tahu kan. Jadi saya risaulah. Mereka ni, saya berjumpa 6 orang, sebenarnya ramai lagi. Dan malah pada ketika Dr. Zakir Naik mengadakan seminar di Bukit Jalil, mereka juga ada. Tapi masa tu saya tak dapat nak jumpa mereka sebab mereka tinggi, berada di tempat yang tinggi kan. Tak sempat jumpa mereka. Kalau saya jumpa mereka, saya akan ajak mereka duduk di depan. Tapi sebab saya pun agak sibuk itu, tak sempat berjumpa mereka lah. Jadi saya risaulah jika mereka berjaya memurtadkan berapa ramai orang Islam di Indonesia, dan mereka berada di sini, mungkin mereka juga akan lakukan benda yang sama. Jadi saya tunjuk soalan pada Brother Firdaus. Bagaimanakah kita nak membenting diri kita? Adakah kita perlu menjadi seorang ustaz baru kita hendak memula membenting diri atau menyampaikan dakwah? Adakah kita perlu menjadi seperti Dr. Zakir Naik? Adakah kita perlu menjadi seperti Syekh Ahmad Didat? Adakah kita perlu jadi seperti Brother Firdaus Wong untuk kita membenting diri kita? Dan adakah kita selesa dengan hanya belajar agama untuk diri kita, hanya sampai pada keluarga kita dan tidak kepada orang lain? Jadi saya minta pada Firdaus tolong beri respon. Allahualam. Baik, terima kasih. Satu soalan lagi, Muslimat mungkin. Kumpul je. Ada Muslimat nak tanya satu soalan? Mungkin nak tanya Dr. Awang Singh kot, pasal banyak sangat memuji wanita sebagai bidadari syurga. Betul datang dengan isteri tu? Isteri dia sekali? Oh, tadi cakap bawa-bawakan, sekarang tinggal pula berbarang tuan-tuan. Tak ada, silakan saudara Firdaus Wong untuk menjawab soalan terus, insyaAllah. Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Rizwan. Baik, dia memulakan dengan kenyataan dan persoalan tentang murtad 2 juta tadi sebut. Setahu saya, kalau nak kata 2 juta setahun tu, satu angka yang agak tidak munasabah, kerana di Malaysia kita lebih kurang dalam 30-31 juta. Dalam 10 tahun habis semua. Dan kegiatan kristianisasi ini bukan baru. Kalau di Indonesia, mereka wawarkan kata 2 juta melalui satu projek yang dinamakan sebagai Save Maryam Project. 2 juta orang Indonesia murtad, masuk ke agama Kristian. Wallahu a'lam. Tetapi telah disangkal oleh pendakwa-pendakwa di Indonesia. Kerana jumlah orang Islam juga meningkat, tetapi jumlah orang Kristian di Indonesia lebih kurang 500,000 setiap tahun. Mungkin itu secara rasmi. Secara tidak rasmi kita tak tahu. Jadi kita hanya berpegang kepada, jikalau bancian hanya mendapatkan statistik rasmi 500,000, bagaimana pendakwa kita ada sumber untuk mendapatkan 2 juta?
Itu saya tak pasti. Jadi kalau nak kata di Malaysia 2 juta yang murtad, saya boleh kata sebab sebagai kaunselor di Jabatan Mufti Selangor untuk kes-kes murtad, saya tak percaya pada angka 2 juta. Kalau di Malaysia ada tak murtad? Yes, ada. Ada tak Melayu yang murtad? Ada. Ada kes-kes murtad. Tetapi majoriti yang murtad di Jabatan Mufti Selangor yang memohonnya adalah mualaf ataupun generasi kedua. Melayu ada sedikit, kerana majoriti Melayu yang kalau murtad, dia tak akan apply official. Dia akan murtad begitu saja, dan dia akan masuk agama Kristian. Kerana di dalam sebuah majalah Kristian, iaitu Christianity Today, dia menyebut, headline dia, tajuk utama dia adalah How to Worship Jesus Inside a Mosque. Strateginya ialah bagaimana untuk menyembah Isa di dalam masjid. Dan strateginya ialah di mana mereka masih boleh mengekalkan identiti Islam mereka, yakni pakai songkok, pakai kopiah, pakai kain pelikat, pakai telekung dan sebagainya, tetapi imannya iman pada Jesus sebagai penyelamat. Dan sebab itu kalau kita pergi ke Indonesia, kita akan takkan terkejut kalau nampak serumpun sama, jumpa sesama kita, Assalamualaikum, apa khabar? Tapi bila mereka berusrah, mereka buka Alkitab. Okey, ini benda yang biasa. Jadi kembali kepada soalan itu ialah, adakah kita perlu menjadi ustaz, Ahmad Didat, Zakir Naik dan sebagainya untuk kita melakukan sesuatu? Dan apa yang perlu kita lakukan? Secara peribadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah bertemu dengan misionari Kristian 2 orang dari Amerika. Kami ada dialog. Seorang tu, dia tahu pusat dakwah kami. Dia seorang-seorang, dia berani datang ke pejabat saya, dialog dengan saya 4 jam. Dia seorang. Dan fasih berbahasa Melayu. Fasih berbahasa Melayu. Saya cakap dengan dia English, hi, how are you? Kita pun nak dakwah juga kan? Kita pun tak tahu dia missionary. Bila kita kata, hi, how are you? Baik, saya baik. Awak apa khabar? Hush, kurang asam punya Mak Saleh. Tanya lagi dalam bahasa English, are you alone? Ya, saya seorang-seorang saja. Saya baru habis gym. Kurang asam punya Mak Saleh kan? Selepas itu dia bagi tahu, dia dah 5 tahun di Malaysia. 5 tahun. Fokus khas dia orang yang bertutur bahasa Melayu. 2 orang saya jumpa. Seorang lagi yang dia sebut tadi macam yang fasih berbahasa Arab, saya jumpa seorang. Di mana? Di Masjid India. Cina, Malaysia, tapi ada janggut macam saya, dan dia fasih baca Quran dan fasih bahasa Arab, dan dia edarkan Bible bahasa Arab. Fokus dia adalah orang Arab di Malaysia. Jadi memang ada. Perlu tak kita rasa marah? Perlu tak? Saya rasa tak perlu. Kenapa? Kita tak perlu marah di atas perbuatan mereka, kerana mereka meyakini agama mereka benar. Itu agenda agama mereka. Kita yang perlu marah ialah kita perlu marah kepada diri kita. Kenapa kita tak buat? Kita pun ada agenda, kenapa kita tak buat? Kita duk sibuk dengan agenda orang, agenda sendiri tak siap. Umpamanya je lah, kita ada ladang, kawan Kristian kita pun ada ladang, kita goyang kaki tengok cerita Bollywood, tak kerjakan ladang. Sahabat Kristian kita kerjakan ladang dia, bila tiba musim menuai, dia dapat hasil, dapat keuntungan, kita 1 sen pun tak dapat. Kemudian kita komplain mereka lebih rajin dari kita. Boleh ke? Tak boleh. Yang kita perlu marah, fokus kemarahan kepada diri kita yang tak buat kerja, bukan pada mereka. So mereka yakin agama mereka benar, maka mereka buat. Jadi apa yang perlu kita buat? Adakah perlu jadi macam Ahmad Didat? Tak. Nabi SAW sebut dalam Sahih Bukhari, balighu ani walau ayah. Sampaikan walaupun 1 ayat. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, pepatah Melayu ni bila saya tengok, saya bukan Melayu, tapi saya tengok pepatah Melayu ni cantik. Ada satu yang, kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya salah tolong betulkan, ada satu pepatah disebut, jangan sehingga sampai terhantuk baru tengadah. Apa maksud dia? Jangan sampai benda tu kena baru kau nak cakap, nak komplain, betul ke? Yes. Sebab sekarang ni ramai kita cari alasan, bukan family aku yang murtad, no problem, dia orang punya hal, family aku tak ada, insyaAllah. Bila sampai pada family kita, baru kita nak pergi mula belajar, terlambat. Kes murtad yang paling muda pernah saya uruskan, yang tidak rasmi, bukan di Jabatan Mufti, tapi datang ke pejabat saya,
budak Melayu 13 tahun, tapi dia start nak murtad umur 11 tahun. Tanggungjawab siapa? Ustaz Mat Cina sibuk, Dr. Anwar Singh sibuk, kami pun sibuk, kami handle case. Tapi yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat apa? Tak. Kita kena perlu belajar, cari ilmu. Kita tahu kita tak ada ilmu, tapi kita malas nak cari. Ini kena pedas lah, bukan nak sindir. Kita tahu kekurangan kita, tetapi kita tidak mahu mengatasi kekurangan kita. Kita tahu kita tak cukup ilmu, tetapi kita tak nak pergi tambah ilmu. Bila datang majlis ilmu, kita main handphone. Itu tambah lagi masalah. Ini bukan sindir, saya cakap terus terang. Kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita terlupa. Jangan. Buat apa yang mampu, dekati masyarakat, fahami apa itu hikmah. Allah sebut dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kalau kes murtad, orang tu nak tanya soalan dengan kita, kes-kes yang teruk, kalau kita tak jawab, dia confirm murtad. Tapi kalau dia dah bagi tahu kepada kita dia nak murtad dan kita marah dia, tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan semakin jauh daripada kita. Kita tak ada peluang nak berdakwah pada mereka. Tapi bila kita faham hikmah, nasi dah jadi bubur. Marah dia, dengan marah dia, rasa-rasanya dia kembali tak jadi Muslim? Tak. Dia tak akan kembali jadi Muslim. Ada satu pelajar tingkatan 5 nak murtad. Kemudian dah bagi tahu guru dah marah dia. Kemudian mak bapak dia arrange untuk jumpa dengan kami. Pada hari sebelum dia nak jumpa kami, guru dia marah di sekolah, kamu akan masuk neraka, bla 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 dan sebagainya. Esoknya tak datang jumpa kami, tak jumpa dia lagi. Dia dah larikan diri. Hikmah. Nasi dah jadi bubur. Kita tak inginkan ada kalangan saudara mara, kawan-kawan kita yang murtad. Tapi realitinya bila dah terjadi, kita perlu hadapi dan perlukan ilmu. Jadi perlu cari ilmu. Kita perlu belajar ilmu Islam, akidah kita kena dimantapkan, fiqh kita kena diluaskan. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan dan puan-puan, murtad sebab fiqh tau. Sebab kita gaduh bab fiqh, kunut tak kunut. Ini pun boleh jadi murtad tau. Kita ingat alah benda kecil, bagi kita benda kecil, bagi mereka benda besar. Tak. Cari ilmu dan belajar ilmu. Dan juga kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan belajarlah ilmu perbandingan agama juga. Belajar. Tak perlu jadi macam Ahmad Didat Zakir Naik, jadi master tak payah. Tapi tahu serba sedikit background. Berapa ramai di antara kita yang kena ajaran sesat Milai Ibrahim? Mungkin first time, ada yang first time. Milai Ibrahim itu antaranya. Itu yang aktif. Dia macam kita juga, tetapi telah difatwakan sesat oleh Jabatan Mufti Selangor. Ada fatwa, dipahang dan dibuat serbuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada pentingnya untuk kita belajar. Bukan harapkan ustaz saja. Ustaz pun buat kerja, tetapi mereka seorang, masa pun 24 jam. Sama-sama kita bantu. Jadi sebelum saya wrap up soalan, nak serahkan balik kepada Ustaz Mat Cina, saya nak sarankan tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan memandangkan ini soalan ni pada Allah dia tanya. Jadi saya nak bagi tahu, ada kawan saya ni, dia menulis buku. Anak muda Melayu, baru 24 tahun, masih bujang, masya-Allah. Ya, masih available lah. Kalau ada anak-anak muda nak kahwin, insya-Allah boleh jumpa dengan kami boleh tolong carikan. Baik, bukan nak cakap pasal dia, nak cakap pasal buku dia. Anak muda, baru 24 tahun, tapi buku pertama dia tulis usia 17 tahun. Hari ini dah ada 5 buku dan buku ke-6 sedang dicetak. Dan baru-baru ini, buku dia ini, Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha berasal daripada Islam. Buku ini menjadi kontroversi sehingga beberapa pertubuhan bukan Islam buat laporan polis. Jadi kes Bukit Aman, datang buat siasatan. Sebab dia kata dia nak ubah sejarah dunia. Bukan nak ubah sejarah dunia, kami nak betulkan sejarah dunia. Sejak bila Nabi Musa bawa ajaran Yahudi, dia bawa ajaran Islam. Sejak bila Nabi Isa bawa agama Kristian, dia bawa agama Islam. Jadi dari mana datangnya Yahudi dengan Kristian? Sebab itu adalah agama Islam yang telah diubah oleh penganut dia. Kami betulkan dan kami ambil sumber daripada kitab mereka, bukan pendapat kami. Kitab mereka kata begitu. Jadi buku ini ditulis dan sangat hot. Dan
beberapa laporan polis. Jadi ini buku yang ditulis sangat bagus, dan ini juga memandangkan kristianisasi, menilai persamaan Al-Quran, hadis dan Bible. Bagus untuk perbandingan agama. Banyak benda yang ada dalam Bible yang orang Islam buat tetapi orang Kristian tak buat, dan ini juga boleh jadi modal dakwah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dapatkan buku dia, dan apa saja keuntungan tu sebenarnya, bagi tahu terus teranglah, kami gunakan kembali untuk cetak bahan risalah dakwah, untuk operasi dakwah, kembali kepada dakwah. Jadi dua benda tadi, pelancaran TV station kami, online TV kami. Tuan-tuan dan puan-puan mahu berniaga dengan Allah, silakan, ada di belakang, dan boleh ambil bahan-bahan dakwah secara percuma di belakang. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, Quran percuma. Ambil seberapa banyak yang mungkin, edarkan kepada kawan-kawan yang bukan Islam, dan kalau tak cukup, minta lagi, kami bagi free lagi. Dan bolehlah support dengan apa jua cara, dengan doa dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam, yang baik datang dari Allah, yang lemah daripada diri kami. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Wa akhiru da'wana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Fadil Dr. Wang Seng dalam beberapa minit yang ada ini untuk membuat kesimpulan. Kita ada jam 10.25. Tadi saya janji 10 malam nak berhenti, kita drag sehingga 10.30 insyaAllah, kerana Dr. Wang Seng kata main bola pun ada masa kecederaan. Jadi masa kecederaan forum ni setengah jam yang lebih, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan statistik mereka murtad ini, saya pernah buat satu buku yang bertajuk Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata. Dan dalam buku itu ada statistik, iaitu statistik di tiap-tiap negeri, iaitu umat Islam yang keluar daripada agama Islam, sama ada masuk agama Kristian, Hindu, Buddha dan juga sebagainya. Sebab itulah ada statistik daripada Selangor, ada statistik daripada Johor, statistik daripada Pahang, Pulau Pinang, Sarawak dan juga sebagainya. Itu kita merujuk itu secara angka resmi. Tetapi kalau angka yang saya tak resmi, kita tidak ada maklumat. Boleh jadi kurang, boleh jadi lebih. Tetapi bila sebut tentang murtad ni, kalau berlaku di kalangan saudara baru, bagi saya itu perkara biasa. Sebab saudara baru dari segi akidah dia, dari segi kepahaman dia tentang agama Islam masih tak begitu mantap. Tapi yang tak boleh kita terima ialah pasal apa murtad banyak berlaku di kalangan orang Melayu yang lahir daripada kedua mak bapaknya beragama Islam, membesar dalam keluarga Melayu, hidup dalam lingkungan masyarakat Islam, kemudian bertindak keluar daripada agama Islam. Contoh-contohnya kes gadis-gadis Melayu yang pernah menggemparkan masyarakat kita suatu ketika dahulu sehingga menjadi isu kontroversial, iaitu kes yang melibatkan seorang gadis Melayu, iaitu Aisyah Buhari, Rawan. Ingat ke tak ingat, Rawan? Ingat ke tak ingat? Aisyah Buhari. Di mana kes Aisyah Buhari itu berlaku pada tahun 1996. Dan tahun itulah merupakan tahun saya peluk agama Islam. Saya tak boleh nak lupa sebab bapa kepada Aisyah Buhari pernah datang berjumpa dengan saya sewaktu saya bentangkan kertas kerja berkaitan kemurtadan dekat Johor Bahru. Dan bapa dia datang jumpa saya dalam keadaan menangis-nangis. Dia kata dia tak boleh terima hakikat anak kesayangan dia boleh masuk agama Kristian. Sebab dia kata dia dah berikan sepenuh kasih sayang kepada Aisyah Buhari, dia berikan pendidikan agama yang cukup sempurna kepada Aisyah Buhari, sampaikan Aisyah Buhari boleh hafal beberapa surah dalam Al-Quran. Dan sewaktu Aisyah Buhari belajar dekat UiTM Cawangan Segamat, dia tak pernah keluar daripada kampus orang diri, melainkan ditemani oleh mak atau bapa dia. Bayangkan anak yang ditatang macam minyak penuh, akhirnya bertindak keluar daripada agama Islam, lepas masuk agama Kristian, langsung putuskan hubungan dengan mak bapak dia. Macam mana mak bapak dia tak sedia terbuat, bela anak daripada merah daripada kecil, akhirnya apabila besar hilang daripada pemandangan. Dan berlaku juga satu kes yang cukup kontroversial yang melibatkan seorang gadis India Muslim, iaitu namanya Hartina Kamarudin, ataupun nama asalnya Hartina Kamarudin. Lepas itu dia masuk agama Hindu, tukar nama jadi Dewi Shini. Di mana Hartina Kamarudin dia cepat-cepat pergi ke mahkamah sivil, dia minta perintah, iaitu perintah daripada mahkamah halang bapa dia daripada berjumpa dengan dia. Sebab itulah bapa dia tak boleh buat apa-apa disebabkan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah sivil. Sedangkan kes yang berkaitan dengan kemurtadan, kes yang melibatkan orang Islam mesti merujuk kepada mahkamah syariah. Betul atau tak betul, tuan? Dan berlaku juga satu kes dekat Seremban yang melibatkan seorang gadis Melayu, umurnya baru 18 tahun, iaitu Nur Fazilah. Pernah bekerja dekat kilang Motorola. Dekat Malaysia cuma ada 2 kilang Motorola, satu dekat Seremban, satu dekat Sungai Weh.
Dua-dua dah tutup berpindah ke negara lain. Dan ada lagi satu kes berlaku dekat Ulu Tiram, tak jauh daripada Johor Bahru, melibatkan seorang gadis Melayu, iaitu yang bernama Siti Sama Mat Yasin. Daripada nama Siti bertukar menjadi Usha, daripada agama Islam bertukar menjadi agama Hindu. Dan ada juga satu kes yang juga jadi kontroversial, iaitu Lina Joy, ataupun nama Islamnya Aslina Jalani, asal daripada satu keluarga Jawa dekat Pulau Pinang, tuan-tuan. Jadi kes-kes yang cukup banyak. Kalau kita dah bentangkan memang cukup tinggi, iaitu soalnya orang Kristian dia buat kerja, orang Hindu dia buat kerja, orang Buddha dia buat kerja. Dan jangan lupa kita duduk dekat kawasan Ampang ini, dekat kawasan Ampang Tambahan. Tahu tak di mana letaknya Ampang Tambahan? Tahu ke tak tahu? Ampang Tambahan, Ampang kurangan. Ampang Tambahan ni banyak anak-anak Rohingya. Anak-anak Rohingya yang ada dekat sekitar Lemah Kelang ni, campur kawasan Ceras, Kepong, Selayang ni, iaitu ada lebih daripada 500 anak-anak Rohingya yang dilahirkan dekat Malaysia tetapi tidak ada surat beranak. Sebab itulah mereka tak boleh pergi ke sekolah. Maka untuk menampung pendidikan anak-anak Rohingya, orang-orang Rohingya dekat Malaysia, mereka ada buat satu mata fiz dekat Ceras. Tetapi mata fiz yang mereka buat itu dalam keadaan cukup daif, yang hanya mampu menampung sekitar 100 orang anak Rohingya. 400 lagi tak dapat masuk ke mata fiz. Sebab itulah dengan cerita iaitu Persatuan Buddha, iaitu Persatuan Buddha Suci, bukan suci dan debu, tuan-tuan. Persatuan Buddha Suci ni ambil 200 orang, iaitu Kristian gereja ambil 100 orang anak Rohingya, iaitu Hindu ambil 100 anak Rohingya. Bermakna 400 orang diambil oleh agama-agama lain yang sudah pasti ni mereka akan diajar, mereka akan dididik, iaitu dengan agama-agama yang dibawakan oleh petuan-petuan tersebut. Bermakna usaha permutadan akan berlaku, tuan-tuan. Sebab itulah teman-teman puan yang saya sekalian, begitu juga dengan orang asli, iaitu bila sebut tentang orang asli ni, orang asli sekarang ni banyak masuk agama Bahai, bukan Kristian, tuan-tuan, terutama dekat negeri Pahang, iaitu Bahai dah masuk dalam kawasan hutan, Bahai dah masuk ke dalam hutan dekat Perak. Saya pernah duduk dengan orang asli dalam hutan dekat Pahang, saya pernah duduk dengan orang asli dalam hutan dekat Perak, saya pernah duduk dengan masyarakat Bidayo dalam hutan dekat di negeri Sarawak, iaitu lebih 20 tahun yang lalu. Dan waktu saya duduk dengan masyarakat Bidayo, iaitu dekat negeri Sarawak, betul-betul di tengah-tengah hutan, iaitu masyarakatnya masih tak pakai baju, tuan-tuan. Wanitanya masih tak pakai baju, berjalan dengan selamba. Saya pun tengok dengan selamba, tuan-tuan. Nampak macam mana, tuan-tuan? Tetapi bayangkan, lebih 20 tahun yang lalu, waktu saya dalam hutan dekat Sarawak tu, kita boleh nampak iaitu lambang salib berceracak di atas gunung dan juga di atas bukit. Punya banyaknya lambang salib dan juga gereja di tengah-tengah hutan. Nak jumpa surau, musola, masjid, takkan jumpa dalam hutan dekat Sarawak, tuan-tuan. Ini menunjukkan Kristian masuk dalam hutan, Bahai masuk dalam hutan, tetapi kita tak masuk, tuan-tuan. Jadi kita tak buat kerja dakwah. Macam mana kita nak membendung masalah kemurtadan daripada berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua pula, minta maaflah, iaitu persepsi kita kepada masyarakat non-Muslim sangat rendah. Kita asyik berpemikiran negatif kata mereka, sampaikan kita duk mengata pada mereka. Saya tak mau sebutlah orang Melayu kata pada orang Cina, macam-macam yang mereka kata pada orang Cina. Bukan kata muka sepet boleh tahan, mata sepet boleh tahan, tapi dia kata macam-macam, tuan-tuan. Cuma saya sebut masalah ni orang asli. Orang asli pun macam mana dia tak tertarik kepada Bahai, tak tertarik kepada Kristian. Sebab kita orang Islam ni tak mau mendekati orang asli. Kita kata orang asli itu jakun, orang asli itu sakai, orang asli itu bodoh, orang asli itu pengotor, orang asli itu tak ada budaya, orang asli itu tak ada tamadun. Siapa kata orang asli itu tak ada budaya? Siapa kata orang asli itu bodoh? Cuma mereka tercicir daripada arus pendidikan perdana kebangsaan. Mereka duduk dalam hutan. Orang asli itu cumanya miskin. Mereka sangat-sangat miskin, tuan. Saya pernah jumpa satu keluarga orang asli punya miskin dalam hutan dekat Pahang. Sampai hari ini saya tak boleh nak jumpa. Satu keluarga 7 beranak berkongsi makan satu bungkus Maggi, tuan. Kita dekat sini seorang telat 4 bungkus, tuan. Bayangkan satu bungkus Maggi 7 orang makan bersama. Semiskin-miskin orang asli ni, dia sangat menghormati tetamu dia. Dia sangat memuliakan tetamu dia. Budaya mereka sangat tinggi. Sebab itulah kalau kita pergi ke tempat orang asli, walaupun mereka miskin, walaupun mereka sangat miskin, tapi dia akan bagi makanan terbaik yang ada pada mereka untuk tetamu dia. Dan makanan terbaik yang ada pada orang asli ialah babi hutan, tuan. Jadi kalau orang asli bagi kita makan babi hutan, apa kita nak buat? Kalau kita pakai hukum PK tak jalan, tuan. Pakai nana Quran tak jalan. Sebab itulah kami sudah diajar,
Kalau orang asli bagi kita makan babi hutan, kita beritahu dia kita kenyang. Kita minta dia iaitu bungkus elok-elok babi hutan tersebut. Lepas tu kita bawa balik. Jangan bawa balik pergi ke rumah, sebab babi hutan tu diharamkan dari Islam. Di pertengah jalan baru kita buang. Jangan buang di depan mata dia. Kalau kita tolak pemberian dia, bermakna kita sakiti hati dia. Macam mana dakwah nak sampai terbuat? Jadi saya minta maaf, cakap pasal apa, pasal masyarakat ini, saya ahli antropologi, ahli sosiologi, saya ahli kaji budaya, ahli kaji masyarakat. Saya banyak kaji masyarakat dekat Malaysia, masyarakat dekat Indonesia, masyarakat dekat Afrika, dan di antara banyak-banyak masyarakat yang pernah saya kaji, ada satu masyarakat yang paling menghormati tetamu dekat dunia, iaitu masyarakat Eskimo, tuan-tuan, yang duduk dekat Kutub Utara. Orang Eskimo ni, kalau kita pergi ke rumah dia, iaitu dia sangat memuliakan tetamu dia, sampaikan dia akan bagi isterinya kepada kita, tuan-tuan. Bukan sekadar dia bagi isteri pada kita, kita kena buat dengan isteri dia. Kalau kita tak buat isteri dia, dia akan bunuh kita, tuan-tuan. Jadi dalam keadaan apa kita nak buat, tuan-tuan? Apa kita nak buat? Jangan bungkus bawa balik, tuan-tuan. Saya tak pernah ajar, tuan-tuan. Sebab itulah ilmu tu penting. Memahami sosial budaya tu penting. Sebab cara kita berdakwah pada orang Cina tak sama dengan cara kita berdakwah pada orang asli. Cara kita berdakwah kepada orang India tak sama dengan cara kita berdakwah kepada masyarakat-masyarakat lain. Jadi faktor sosial budaya tak boleh kita abaikan. Kita kena memahami masyarakat kita, psikologi mereka, pemikiran mereka, adat dasar mereka, pantang larang mereka, bahasa mereka, segala aspek yang berkaitan dengan mereka. Itu penting, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar ini, itulah kesimpulan yang saya boleh buat pada malam ni. Jadi sekali lagi saya minta maaf bagi pihak ahli panel dan bagi pihak Ustaz Mat Cina, iaitu sekiranya sepanjang kami berforum pada malam ni, kami melakukan banyak kekasaran, banyak melakukan ketelanjuran, banyak melakukan hal-hal yang tak sewajarnya. Semua itu tidak disengajakan dan semua itu mencerminkan kekurangan dan juga kelemahan yang ada pada diri kami. Maka kami ingin akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tuan-tuan sekalian, bicara yang cukup hebat daripada dua panel yang kita jemput khusus. InsyaAllah Masjid Bandar Baru Ampang boleh jemput lagi untuk siri-siri penerangan dakwah yang berkesan terhadap non-Muslim dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan mampu memberikan yang terbaik kepada kita semua, insyaAllah. Mari sama-sama kita beristighfar pada Allah, kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan kepada kita semua, insyaAllah. Kita istighfar sikit tuan-tuan, insyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an yanfiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Baik tuan-tuan sekalian,
sebagaimana yang dimaklumkan oleh saudara Bro Firdaus tadi, di belakang ada pameran-pameran yang tuan-tuan boleh dapatkan buku, tuan-tuan boleh bantu segala kerja dakwah. Tuan-tuan mungkin tak mampu nak turun tuan-tuan sekalian, tapi tuan-tuan boleh bantu dengan kewangan yang ada, dapatkan nama-nama akaun, insya-Allah mungkin boleh buat SI dan sebagainya. Tiap-tiap bulan wakaf. Ada sahabat saya tuan-tuan, dia wakaf RM20 je tuan-tuan, tiap-tiap bulan konsisten bertahun-tahun lamanya. RM20 je dia buat apa, standing instruction. Dia potong dalam akaun dia setiap bulan tuan-tuan sekalian untuk kerja-kerja dakwah ila Allah. Mudah-mudahan mampu beri kekuatan kepada kita semua, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang kelemahan diri kami sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd.